Surah 25 ayat 74, muka surat 366. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan ibadur rahman ini, iaitu hamba-hamba Allah yang maha pemurah, ialah orang-orang yang mereka berkata, doa ni pun kita hafal dah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami daripada pasangan-pasangan bagi kami dan zuriat. Jadi macam mana Allah mengembangbiakkan kita? Pertama, Allah sediakan bagi kita apa dia? Pasangan. Itu satu nikmat. Bayangkan kembali umur kita ketika kita di atas pelamin. Kakak itu satu kenikmatan yang sangat menggembirakan. Memang kahwinlah nikmat paling besar sekali, betul tak? Sebab tu dalam syurga pun cerita apa? Manusia disibukkan dengan apa dalam syurga nanti? Berkahwin. Kahwin ni, satu masuk kahwin atas pelamin, dan kahwin yang kedua ialah bersama dengan pasangan lah. Sebab itu nikmat paling seronok sekali. Dalam syurga itulah nikmat yang diberikan kepada ahli-ahli syurga. Bersama pasangan dia, bersama dengan bidadari-bidadari dia. Cuma di dunia ni, selepas dia berpasangan, dia bergembira dengan isterinya, Allah kurniakan zuriat. Jadi begitulah Allah mengembangbiakkan kita atas muka bumi dengan penuh kenikmatan. Seronok perkahwinan tersebut. Patut jadi syukur kepada Allah. Kalau betul bersyukur, ini perkataan dia. Jadikan mereka itu qurrata a'yun. Terjemahan dia apa qurrata a'yun? Penyejuk mata. Jadi penyejuk mata tu bukan semata-mata kita nak anak kita tu comel, putih melepak ke, handsome. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan penyejuk mata ialah anak-anak itu, pasangan-pasangan itu menjadi orang yang melakukan kebajikan dan bertakwa. Itu maksud penyejuk mata. Apa dia? Bila kita lihat anak kita itu taat kepada perintah Allah. Kalau suruh solat tak mau, takut tak kita? Na'udzubillah. Bagi orang yang mendapat petunjuk ni, ini satu benda yang ditakutkan. Kalau anak dia tak mau ikut apa yang dia dah buat hari ini. Jadi kita harapkan apa dia? Anak-anak kita, pasangan kita itu orang yang menyejukkan mata. Maksud menyejukkan mata apa dia? Dia mentaati Allah. Kena tulis macam tu, kena faham tu. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami kepada mereka ini, iaitu kami nak mereka itu orang-orang yang bertakwa, dan kami ini imam, pemimpin kepada mereka. Tapi ada juga manusia yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah bagi mereka anak-anak dan pasangan. Tapi Allah sebutkan dalam surah 63 ayat 9. Surah 63 ayat 9, muka surat 555. Muka surat 555. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah sampai harta benda kamu dan anak pinak kamu melalaikan kamu daripada zikrillah, iaitu daripada Al-Quran. Zikrillah maksudnya peringatan daripada Allah. Jadi Allah yang mengembangbiakkan kita, kita seronok, syukur dapat anak-anak. Tapi kata Allah di situ, ada orang dengan anak-anaknya itu menyebabkan dia lalai daripada apa? Al-Quran ini. Macam mana lalai daripada Al-Quran ini? Allah rakamkan sikit. Cuba tanda dulu ayat ni. Muka surat 555 ni tanda. Tengok surah 48. Ayat 11. Muka surat 512. Surah 48 ayat 11. Muka surat 512. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم Situ tengok. Jadi berkatalah kepada engkau orang-orang yang tertinggal daripada golongan Arab Badui. Ni ketika apa dia? Hudaibiyah. Hudaibiyah ketika Nabi nak ke Mekah, Nabi ajak. Jadi ada sebahagiannya tinggal. Kenapa mereka tinggal? Untuk mengikut Nabi mereka. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Minta maaflah, kami ni apa dia kata situ? Sibuk. Sibuk apa? Jaga apa? Harta benda dan anak-anak. Betul Allah kata, kan kami yang bagi kamu anak-anak tu. Kenapa pula dengan anak-anak tu kamu lalai daripada kami balik? Macam minggu lepas, kami kan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati untuk kamu faham kitab kami. Tapi kenapa kamu faham kitab lain dulu? Begitulah manusia ni. Allah ingatkan balik. Nah sekarang kami yang mengembangbiakkan kamu. Tapi kamu pula lalai daripada Al-Quran ini. Jadi patut tak begitu? Betul Allah ingatkan, kepadanya lah nanti kamu dikembalikan. Takut tak sempat nak bertaubat, takut tak sempat nak beramal soleh. Jadi mereka kata apa? Fastaghfir lana, minta maafkanlah untuk kami, minta ampunkanlah kepada Allah untuk kami. Kami ni sibuk sangat dah ni. Sedangkan mereka berkata dengan lidah mereka itu apa yang tidak adalah hati mereka. Tak sungguh-sungguh pun sebenarnya. Memang mereka itu sibuk, tak nak pun Al-Quran itu. Na'udzubillah. Buka balik muka surat 555 tadi.
Jadi Allah kata kat sini, ada manusia yang harta benda dan anak pinak dia, yang Allah sendiri, Allah lah yang memberikan anak-anak itu kepada mereka, melalaikan mereka daripada Allah, daripada menjadi hamba Allah, daripada menjadi orang yang memahami kitab Allah ini. Yalah, daripada kecil, baby, kemudian dekat sekolah nak kena hantar pula. Dia nak pergi belajar, tapi nak kena beli pula untuk anak-anak dulu. Lepas tu tuition, lepas tu masuk U pula. Akhirnya sampai nyawa dia. Dan Allah kata apa dia? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, itulah sikapnya dekat dunia, lalai daripada Allah. Kerana apa? Anak-anak yang Allah berikan itu, maka merekalah orang-orang yang rugi. Apa maksud rugi dalam Quran? Selalu kita cerita dalam kelas kita ni. Bila Allah kata rugi, apa maksud dia? Apa dia maksud rugi dalam Quran? Kalau Allah cerita Quran rugi, kalau kita cerita dalam ekonomi rugi itu tak untung lah. Jadi kalau Quran tak untung apa dia? Tu harta dia hilang ke? Tak, rugi itu adalah tengok surah 39 ayat 15. Muka surat 460. Muka surat 460. Ayat yang ke-15. Surah 39, surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'budu ma syi'tum min dunihi. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Jadi Allah kata mereka itulah orang-orang yang rugi tadi, ayat yang ke-9 surah 63. Dalam ni Allah terangkan apa maksud orang-orang yang rugi. Jadi Allah kata fa'budu ma syi'tum. Fa'budu tu satu terjemah dia sembahlah. Yang kedua apa dia? Pujalah. Yang ketiga apa dia? Sanjunglah. Taatlah kepada apa saja yang kamu kehendaki selain daripada Allah. Tadi kan Allah kata kami dah bagi anak-anak, kami dah bagi pendengaran, tapi tak nak guna untuk mentaati Allah. Kalau begitu, buatlah apa saja kamu suka. Teruskan jelah kehidupan kamu lalai daripada Al-Quran ni, kata Allah. Tapi Allah ingatkan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, bagi tahu. Kalau kita nampak manusia itu leka, bagi tahu. Kalau kita ni pengurusi, kita ni bos, kita ni majikan dalam mesyuarat, bagi tahu. Macam tadi kita kata Qul, apa dia Qul tadi? Satu, ucapkanlah. Kedua, bermesyuaratlah, berseminarlah, berkursuslah. Apa dia? Ingatkan, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka yang mereka sayang tadi tu. Di mana? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sebab tu ayat tadi wa ilaihin nusyur, wa ilaihi tu Syarun, surah Al-Mulk tadi. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Sedangkan manusia ni dia tahu. Bila kita cerita tentang Allah mengembang biakkan, maksudnya hari ni kita ni ada sebab apa? Orang sebelum kita. Soalnya di mana orang sebelum kita sekarang? Mereka dah tak ada dah. Jadi kita pula nanti khalifah. Kita pula akan ganti, dan satu hari nanti pula lagi 50 tahun akan datang, orang lain baca ayat ini, kita dah tak ada dah.
Jadi orang yang sedang baca tu kena sedar, Allah kembang biakkan dalam keadaan apa? Bukan kita kekal selama-lamanya kat bumi ni. Sebab tu Allah kata wa ilaihi tuhsyarun, kena sedar hal ini. Kita akan dikembalikan. Masalah yang paling besar sekali ialah tak tahu bila ajal itu tiba kepada kita. Tahu-tahu mengejut. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu Allah kata orang musyrik ini mereka cinta sangat dunia. Bila Nabi datang bawa cerita tentang akhirat, mereka cabar Nabi. Bila berlakunya hari kiamat? Hari ini mungkin kita tak cakap begitu, tapi tingkah lakunya seolah-olah seperti itu. Apa maksud dia? Tak bersedia untuk hari kiamat. Dia masih lagi berjalan tentang apa? Dia tengah jalan, tengok keindahan dunia ni. Dia masih tertipu lagi. Seolah-olah bila berlaku hari kiamat, entah bila-bila je lah. Dia masih enjoy hidup dekat sini. Sedangkan orang terdahulu daripada mereka dah mati meninggalkan mereka. Tu Allah kata Allah mengembang biakkan manusia ini bukan dalam keadaan kekal. Tapi yang dulu akan pergi. Dan kita pula akan pergi juga. So banyak manusia bila dia mati nanti baru dia menyesal. Sebab tu surah Al-Mulk ni bermula dengan apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah cerita tak kepada kita tentang kehidupan selepas mati bagaimana? Dulu kita tadabbur surah Al-Fatihah Malik Yaumiddin tentang syurga, dah cerita dah. Dan Allah juga cerita dalam Quran yang sama tentang dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah lah yang cipta dua-dua ini. Mana pilihan kita? Sedangkan wa ilahi tuhsyarun. Sedangkan bila berlakunya kiamat pun kita tidak tahu. Tapi manusia tersalah pilihan. Dia terleka dengan anak-anak dia. Okey? Ini satu peringatan kepada kita bersama tentang masa depan kita yang sebenar, iaitu hari akhirat nanti. Hari ini kita banyak dapat kempen menabung untuk masa depan. Jadi masa depan yang dimasukkan di situ mana menabung untuk masa depan tu? Masa depan yang masih di dunia, belum depan sangat. Dia depan lagi bila selepas mati. Jadi apa persediaan kita sebelum kita mati? Balik kepada apa yang Allah kata kat situ. Pertama, Allah bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati. Gunakan ini untuk memahami kitab Allah. Kemudian untuk anak-anak yang Allah berikan kepada kita, untuk apa? Untuk jadikan mereka itu pelapis kita pula. Kita ni ditugaskan untuk apa dia? Membentuk generasi kemudian untuk mereka menjadi hamba Allah. Kan kita minta dekat Allah apa dia? Qurrata a'yun. Bila kita minta, sila buat betul-betul. Okey? Baik. Jadi kita berhenti dulu setakat itu. Waktu pun dah 7.40 ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada ayat yang berikutnya, ayat 26 pada minggu yang akan datang. Dan insyaAllah kita dah semakin hampir kepada bahagian akhir surah Al-Mulk ini. Baik, jazakumullah khairah atas perhatian semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita taufik untuk memahami Al-Quran. Allah beri kepada kita taufik untuk menggunakan zuriat yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita mendapat keuntungan di akhirat, bukannya mendapat kerugian di sana. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.